Hai semua, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang kita tahu, lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Arab Saudi yang sepatutnya ada jadwal yang ditetapkan. Pertemuan di antara dua ketua kerajaan, di antara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga bersama dengan Raja Salman Abdul Aziz Al Saud atau dengan Putra Mahkota. Namun, tuan-tuan dan bapak semua, apa yang mengejutkan? Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak berjaya ataupun pertemuan di antara Raja Salman ataupun dengan Putra Mahkota tidak terlaksanakan. Disebabkan beberapa hal dan ini menjadi timbul pertanyaan kepada rakyat Malaysia khususnya, kenapa pertemuan itu tiba-tiba tidak dibatalkan, dibatalkan, sedangkan ini adalah pertemuan rasmi dan sudah ada jadwal yang ditetapkan dan pembatalan ini perlu dengan alasan yang kukuh. Dalam satu artikel dari Syahbudin.com, alasan Anwar gagal menghadap Raja Arab tak meyakinkan. PMO atau Wisma Putra perlu tampil jawapan jujur. Jadi sebenarnya ini mengejutkan rakyat. Apa yang berlaku sehingga menyebabkan kegagalan Perdana Menteri untuk membuat pertemuan bersama Raja Salman dan juga Putra Mahkota. Meskipun Anwar Ibrahim menjelaskan ketiadaan pertemuan antara beliau dengan Raja Salman Abdul Aziz Al Saud atau dengan Putra Mahkota Muhammad bin Salman dalam lawatannya ke Arab Saudi yang berakhir adalah disebabkan pimpinan kerajaan negara itu menukar jadwal mereka menjelang Ramadan. Hujah itu sebenarnya langsung tidak meyakinkan menurut Syahbudin. Ia sekadar jawaban untuk menyedapkan keadaan. Ini kerana lawatan tersebut diuruskan oleh kerajaan melalui Wisma Putra, melibatkan hubungan dua hala antara kerajaan dengan kerajaan serta membabitkan ketua kerajaan masing-masing. Oke, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya meneruskan isu ini, saya meminta jasa baik Anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like. Anda dipersilakan untuk subscribe dan share video ini. Dalam artikel ini, ia bukan seperti pertemuan antara dua kawan untuk sembang-sembang yang boleh ditunda sesuka hati ketarik lain kerana ada hal mendesak lain yang difikirkan lebih mustahak untuk didahulukan. Melainkan ada kemangkatan keluarga atau berlaku sesuatu tragedi dalam negeri, berlaku pembatalan boleh saja mudah difahami. Tetapi, apa dia menukar jadwal menjelang Ramadan itu? Itu menjadi persoalan ramai. Sudah tentu jika ada perubahan, pemberitahuan akan dimaklumkan lebih awal sebelum Anwar dan rombongannya berlepas, dan jikapun Raja Salman tidak dapat menghadiri pertemuan atas sebab yang benar-benar mustahak, sudah pasti ia digantikan dengan Putra Mahkota atau pimpinan kerajaan yang lain. Malangnya semua itu tidak berlaku, walhal dalam kenyataan media 22 Mac lepas. Wisma Putra dengan jelas menyatakan lawatan Perdana Menteri ke Arab Saudi adalah atas undangan Muhammad bin Salman, Putra Mahkota Arab Saudi. Dalam kenyataan media yang sama juga disebutkan bahwa Anwar turut dijadwal menghadap Raja Salman dan Muhammad bin Salman dalam lawatan tersebut. Jadi apa sudah jadi sebenarnya? Yang pasti ini bukan kejadian biasa-biasa dalam norma hubungan diplomatik antara bangsa yang melibatkan dua negara. Dalam pada itu, menurut Perdana Menteri, beliau juga menyambut baik permintaan untuk memanjangkan tempo kunjungannya sekurang-kurangnya 2 hari supaya pertemuan itu dapat dilaksanakan. Namun, Perdana Menteri menyambut baik permintaan itu. Tetapi,
tetapi agak duka cita karena tidak dapat memenuhinya disebabkan perlu pulang seperti dijadwalkan bagi memenuhi jadwal berbuka puasa dengan yang di Pertuan Agong pada 25 Mac. Jadi saudara-saudara, ini menjadi persoalan ramai orang. Jadi kalau mau dikatakan ia disebabkan Arab Saudi tersinggung dengan penutupan pusat keamanan antara bangsa Raja Salman ataupun KSCIP yang dilakukan ketika era pentadbiran Tun Mahathir dahulu. Kenapa pula ketika Mahyadin melawat Arab Saudi pada 2021, beliau dapat bertemu Raja Salman, dapat memasuki Ka'bah, dan ketibaannya disambut oleh putra mahkota. Sepatutnya kalau ada rasa tersinggung di hati Arab Saudi terhadap Malaysia, Mahyadin yang lebih dahulu tidak diberi penghormatan, bukannya Anwar. Nah, itu persoalan yang timbullah. Jadi ini di artikel ini daripada syahbudin.com. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan semua. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Dalam isu terkini, seperti yang kita tahu, keputusan mahkamah berkaitan dengan 7 pertuduhan yang diterima oleh Mahyadin. Hari ini pula, saudara-saudara, satu lagi keputusan yang menggemparkan. Bagi saya ini pasti kejutan baru lagi untuk Mahyadin Mat Yassin. Dalam satu artikel Malaysia kini, isu pengecualian cukai, Guan Eng heret Muhyiddin ke mahkamah. Maksudnya sekali lagi Muhyiddin akan diheret ke mahkamah selain daripada 7 pertuduhan itu. Dan tuan-tuan dan puan semua, seperti yang kita tahu, Lim Guan Eng yang juga bekas Menteri Kewangan semasa PH yang terdahulu menjadi kerajaan, semasa itu dalam isu berkaitan dengan kes Yayasan Al-Bukhari, akhirnya Lim Guan Eng menuntut Muhyiddin, bekas Perdana Menteri, yang juga adalah pengurusi Perikatan Nasional, untuk memohon maaf. Kalau tidak, beliau akan saman. Dan akhirnya hari ini Lim Guan Eng membuat kejutan dengan kenyataan isu pengecualian cukai, Guan Eng heret Muhyiddin ke mahkamah. Oke, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton semua, sebelum saya meneruskan isu yang panas ini, saya meminta jasa baik Anda semua, bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe. Dalam artikel ini, bekas Menteri Keuangan Lim Guan Eng memfailkan saman fitnah terhadap bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin berhubung dakwaan bahwa dia membatalkan pengecualian cukai kepada Yayasan Al-Bukhari. Pasukan peguam yang mewakili bekas Ketua Menteri Pulau Pinang itu memfailkan writ saman berkenaan di Mahkamah Tinggi Bidang Kuasa Sivil di Kuala Lumpur pagi tadi. Artikel ini diterbitkan pada 27 Mac. Pada 15 Mac lepas, Lim Guan Eng menghantar surat tuntutan dan memberi tempo selama 7 hari kepada Muhyiddin agar memohon maaf atas dakwaan bahwa dia membatalkan pengecualian cukai yayasan tersebut. Ahli Parlimen Bagan itu juga menafikan dakwaan berkenaan. Pada 22 Mac lepas, Lim yang juga pengerusi DAP membuat laporan polis terhadap pengerusi Perikatan Nasional itu berhubung dakwaan berkenaan. Muhyiddin mendakwa pembatalan pengecualian cukai yayasan itu dilakukan ketika Lim Guan Eng memegang jawatan sebagai Menteri Keuangan. Menurut salinan pernyataan tuntutan saman sivil itu, Lim mendakwa Muhyiddin memfitnahnya melalui kenyataan yang disiarkan pada 9 dan 11 Mac melalui Facebook dan pada 12 Mac ketika ditemu bual oleh pihak media. Plaintiff mendakwa kenyataan pertama yang dibuat oleh defendant di Facebook selepas dia dibebaskan daripada siasatan SPRM sengaja dibuat dengan tujuan mencari publicity murahan sambil cuba mengalihkan perhatian orang ramai kepada pengerusi DAP itu dengan dakwaan yang tidak wajar dan palsu. Lim mendakwa kenyataan ketiga dibuat kepada pihak akbar selepas defendant memberi ucapan penggulungan pada Majlis Bersatu di Menara PGRM Kuala Lumpur. Jadi tuan-tuan dan bapak semua, akhirnya
isu pengecualian cukai, Lim Guan Eng heret Muhyiddin ke mahkamah selepas menuntut Muhyiddin untuk minta maaf dan membuat laporan polis. Akhirnya Lim Guan Eng heret Muhyiddin ke mahkamah. Jadi tuan-tuan dan bapak semua, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.